very comfortable. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Saya kembali lagi. Okay. Saya masih menanti lagi burger. Dia kata on the way. Dia tag saya dia on the way. So, salah satu proses saya mengenali rasa okay, kat sini semua tahu, mungkin semua tahu yang saya ada karya terbaru, lakonan terbaru saya. Tahu ke tak? Tahu ke tak? Siapa yang tahu? Saya baru habis syuting setelah saya tak buat untuk TV dah 4 tahun. Saya tak buat filem dah 6 tahun. So saya ada karya terbaru. Saya baru habis syuting 2 hari lepas, telemovie sempena Hari Raya Aidiladha yang akan ditayangkan di TV3, Pencipta Pegang Waktu. Siapa yang tahu? Tak ada reaction nampaknya. Ya, tahu. Okay, seorang tahu. See you. Hai Abot. Tajuk karya Pencipta Pegang Waktu. Saya ada post dekat IG saya time saya syuting. Saya baru habis syuting 2 hari lepas. 1 hari lepas. Hari ni hari kedua lah, saya baru rehat lah. Berlakon dengan Kak Oji kan? Yes, berlakon dengan Kak Oji, dengan Ki Rahman, dengan Putri Balkis, Jalil Hamid, Pok Mei, Azman Hassan, dengan Haidin Nasir. So, salah satu saya nak kenal, antara salah satu cara saya untuk nak kenal karakter tu, saya ada tulis luahan rasa watak tu sendiri. Maksudnya untuk saya lebih kenal dia, so saya tulis sendiri luahan rasa watak tu. Saya tulis puisi luahan rasa watak. Nama watak tu Z. Puisi ni takkan digunakan dalam cerita ni pun, tapi proses saya untuk saya kenal dan mendalami rasa watak tu. Kenal dan mendalami rasa watak tu. Sebab watak tu berat kan. Jadi saya kena buat sesuatu untuk saya lebih merasai, lebih menjiwai. So saya ada tulis puisi. Siapa nak dengar puisinya? Saya ada tulis panjang. Dia macam luahan rasa hati dia, macam itulah kan. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke surat. Apa? Ada 6 ke surat.
banyak. Macam mana sedih walau tak sedih? Maksudnya? Maksud awak? Macam mana sedih walau tak sedih tu apa? Safwan Mahmud kata nak dengar. Siapa nak dengar? Tulisan saya macam doktor. Saya pun sendiri susah nak faham sebenarnya. Nak dengarlah sebab mesti sedih cerita tu. Ini Hai Petom masuk balik. Hai Petom Sky. So ini luahan rasa watak tu. Kenapa saya tulis ni, antara salah satu proses saya untuk saya kenal karakter saya dalam telemovie tu. So saya tulis untuk saya lebih dekat dan lebih rasa apa yang dia rasa macam tu. Walaupun tak ada dalam skrip, saya buat sendiri macam homework saya lah. Saya punya homework. Sebab aktor macam mana bro ambil mood nak into it, especially scene sedih. Saya kena rasa watak tu lah. Abang Q yang cerita Abang Q berlakon tu bila keluar Rai Haji. You look so tired my brother. Terima kasih Petom Sky. Ya, a bit tired. Okay, saya bacakan ya. Luahan rasa Z. Z ni nama karakter tu lah. Nama karakter dalam saya punya telemovie baru saya. Baru ada yang baru masuk Waalaikumsalam. So ini saya punya homework untuk saya rasa karakter tu lebih dalam, lebih dekat dengan saya. Saya cuba cari kan. So dia berbentuk luahan rasa dan puisi lah macam tu Okay, saya bacakan ya. Alright. Z, pencipta pegang waktu. Setiap manusia mempunyai kekuatan yang berbeza-beza. Sebenarnya tidak ada manusia yang lemah. Yang ada hanya mereka yang memilih pasrah. Tuhan memberi kita nyawa agar menyala sebelum redup. Tanggungjawab, impian, rasa takut dengan kegagalan. Kita semua mempunyai beban yang berbeza dengan berat yang sama. Kemarilah mengeluh ketika kau penat. Kemarilah keluarkan esakmu tak kala kau duka. Tapi berjanjilah untuk tidak menyerah. Tersenyumlah. Tidak semua manusia memiliki tubuh tabah. Hadapi semuanya dengan ikhlas. Percayalah dengan janji pencipta. Tentu kebahagiaan untuk mereka yang bertahan dalam kebaikan. Tentang beribu buah nikmat dari kesabaran. Hidup selalu penuh warna. Hidup selalu penuh rasa. Selalu ada cerita untuk sebuah kisah. Alam terasa sempit, terhimpit dalam apa yang mereka mahukan, menjadikan perbezaan itu pelik. Ada banyak mata melirik tajam, penuh dengan ancaman dan hinaan, duduk dalam persamaan, menjauhi segala perbezaan. Tiada kebersamaan, hanya kepentingan satu-satu golongan. Mereka rasa benar dengan persamaan, menjadi hakim sang maha benar, anggun dalam kesombongan, sempurna dalam keseragaman. Alam berubah seperti mahkamah, terlahir dari kebencian di atas perbezaan dalam kehidupan. Hidup di zaman di mana setiap orang selalu saling menyalahkan, mementingkan egonya, merasa dirinya paling benar, walhal apa yang benar bagi kita. Kata maaf hanya sebuah kata bagi mereka. Memaafkan mungkin tidak ada lagi di hati mereka, kerana ego mereka tak pernah merasa salah.
Emosi mereka terlalu tinggi untuk mereka genggam. Aku lalu dengan marah adalah pilihan untuk mereka berasa lega, tanpa berfikir dan bersama-sama merasai perasaan dihina. Kita hanya manusia, sama-sama berbumbung langit, bumi menjadi lantainya. Tapi yang membezakan hanya nafsu serta keinginan kita. Manusia sifatnya sama, hatinya yang berbeza-beza. Sejauh mana rasa cinta, cinta kepada alam, cinta sesama kita, serta cinta kepada pencipta. Tuhan melalui mata serta rasa kau pinjamkan. Moga kami semua mengerti nikmat yang berbeza-beza. Kadang perit pun ada bahagianya. Asyik dengan menghitung perbezaan, menghitung kelemahan, menghitung kesilapan yang lain dari mereka tanpa memikirkan untuk melengkapinya. Tuhan, kami masih bertatih untuk menjadi baik. Kami masih mengeja untuk lebih berbahasa. Hanya waktu jadi penentu pengakhiran kami. Tapi kami tidak berkuasa untuk memegang waktu. Tenanglah wahai hati yang selalu menangis bila terlupa untuk bersyukur kepada pencipta. Sememangnya pencipta pegang segalanya, pencipta pegang waktu. Kita manusia hanya perlu menjadi baik, bersangka baik, berbuat baik, berpelakuan baik, serta berbahasa baik-baik. Tuhan, ampunkan dosa kami, terimalah amal baik kami. Sesungguhnya kami tidak sempurna. Kami lemah tanpa kekuatan-Mu, tak berdaya tanpa kasih sayang-Mu, tanpa tahu bila dan bagaimana pengakhirannya. Jangan menyerah dengan kami, sentiasalah dakap kami, hangatkan jiwa kami yang beku, cairkan hati kami yang membatu. Wahai pencipta, sang pemegang waktu. So ini saya tulis sebab saya nak rasa jiwa Z tu. Untuk yang terbuka tu dia request untuk abang tulis sekali. Ha? Dia nak ambil gambar abang dia juga. Ya ke? Okey, dia dah sampai ke? Alright, saya kena turun sebab burger saya sampai. Saya nak pergi ambil burger. Saya bawa anda sekali. Okay, kita off kejap kita punya light ni. Nanti kita punya power bank kita mati. Set. Sekejap So burger saya sampai dah. Q sangat-sangat British dan deep. Kenapa saya tulis? Sebab memang berat wataknya. Ceritanya sangat berat. Ada banyak scene-scene berat. Jadi saya rasa tanggungjawab saya untuk saya kenal karakter tu, untuk saya rasa lebih dalam karakter tu. Saya tuliskan, saya bayangkan macam mana dia rasa, apa yang dia lalui. Okay, so saya nak pergi ambil burger saya kena turun bawah. Ada sahabat kita semua, sahabat IG saya yang nak hadiahkan burger untuk saya. So terima kasih. Nampak tak? Diorang suruh pakai mask. Kejap Itu dia. Saya dah pakai mask. Time bila saya create semua tu, start shooting lah. Mesti sebelum saya start shooting kan, saya kena prepare diri saya untuk merasai karakter tu. Assalamualaikum. Wah, ramai-ramai 1, 2, 3, 4. Beramai-ramai. Okay, ini dia adik-adik saya
yang datang bawa burger. Dari jauh. Terima kasih. Terima kasih. Ni 3 burger, Ha? 2 ni wrap. Okey. Boleh Okey, boleh. So isteri saya suka rap tu. Okey. Terima kasih banyak. Boleh ke salam? Boleh bang. Boleh. Korang kat mana? Tong saya duduk sebelah Tesco Ampang. Yang burger ni dekat mana? Saya buat kat rumah. Rumah kat mana? Tengah nak buat balik lah. Kat Tesco lah. Sebelah Tesco. Sini lah. Bukan situ. Sini lah Tesco. Sini. Sini. Betul. Okay, ini dia. Orang yang ini yang orang bertanggungjawab. Tara. Hi guys. This boy. Follow bergelu. Bergelu tau. Sekejap saya kena. Ini siapa nama? Saya Farid. Yang ni? Rico. Wah, Rico Saya Leonardo. Syafiq Aiman. Fazli. Okay, saya Leonardo DiCaprio. Memang berniaga burger? Semua? Tak. Ni Awak dengan dia? Tolong lah. Ni Umur berapa? dia doktor. 22. 23. Baguslah korang. Bagus. Saya suka budak-budak muda yang tahu nak cari duit. Yang bijak, ambil masa terluang kan. Betul tak? Kadang-kadang ada yang kerja siang kerja lain, malam buka kedai burger kan. Benda-benda saya suka. Saya suka orang-orang yang macam tu. Budak-budak muda yang tahu nak pandai nak cari duit. Ramainya hantar burger. Nampak. Saya bacakan. Ramainya hantar burger. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah puan rezeki. And then untunglah dapat jumpa Q. Buatlah burger hantar. Tak ada. Buat benda lain. Q dapat burger sih ni. Alhamdulillah. Rezeki kan saya cakap. Kadang-kadang Tuhan bagi kita rezeki ni macam-macam cara. Kan? Alhamdulillah. Nak ambil gambar? Boleh? Tapi abang kena buka ni, kita kena macam mana? Situ boleh. Mana? Mana lampu? Sini lah. Sini boleh. Kan? Ni lah lampu. Tapi kamera kena kat sini tau. Betul ambil kan lah. Kejap saya nak ambil gambar. Bos, sekejap bos. Bosku. Sekejap dekat Tiara. Sekejap aku tengah gambar. Apalah. Ambil gambar dengan Leonardo lah. Aku balik. Kita ambil gambar dengan Leonardo kan. Alright. Kan? Dah dapat burger ke? Dah dapat burger lah. Nampak ni burger. Kita dapat burger dengan wrap. Daripada Bergelu. Bergelu kat ni lah. Mana bang burger? Mana? Tengok kat Instagram lah. Kena tengok kat Instagram. Instagram Bergelu. Okay? Bukan burger gua. Bergelu. Untunglah dapat bergambar dengan hero Asya yang Burger gua mana? Adalah gua simpan. Lu mana boleh tahu gua simpan kat mana? Kita surut lah. Kena suruk. Okay bang, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sangat-sangat saya hargai. Sedap pada bang. Sedap bagi Boleh. kawan-kawan. Nanti tengok cerita baru saya. Boleh. Di Adaha TV3. Okey. Okay? Alright. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Nanti kalau jumpa kat mana-mana kat luar tu tegur tau. Jangan segan-segan. Tak ada masalah. Okey. Jumpa mana-mana tegur ya. Assalamualaikum. Baguslah budak-budak ni. Diorang muda-muda, diorang 22, 23. Diorang pandai cari duit. Kan buka kedai burger kat rumah. Bagus. Saya suka sangat orang macam ini. Tahu. Saya suka sangat orang macam ni. So anda semua kena support. Diorang dekat Ampang. Boleh check IG Bergelu. Mungkin boleh follow IG diorang Bergelu kan. Kalau tak kita, siapa yang support anak-anak muda ni kan. Anak-anak muda yang bijak pula tu. Bukan jenis melepak.
habiskan beras mak bapak kan. Ada masa terluang jual burger kan. Itu bagus lah. Itu bagus. Okay, kenapa saya tak naik lift? Sebab saya takut ramai yang... Tapi macam blok saya ni tak ramai orang. Tempat saya ni macam 1, 2, 3 tak ramai. Tapi kita tak tahu dia dari mana. Betul tak? So kita kena berhati-hati. Penat tu naik tangga. Sedapnya aircon. Sedapnya. Oh, Cik Puan Linda masuk. Sebab itulah I cuba berniaga juga. Wah, nampak? Cik Puan Linda pun berniaga tau. Boleh check kat IG tau nanti. Malam guys, apa yang kecoh ni? Burgerloo nama dia. Style kan? Budak muda yang bijak ni. So kita kena support. Okay, kita kena support. Kenapa tak hidup pula aku punya lampu ni? Yes, itu dia. Alright. Terima kasih dekat Burgerloo, dekat adik-adik tadi. Terima kasih banyak. Thank you abang beritahu kawan-kawan. InsyaAllah, betul. Tu tadi saya turun bawah sebab adik-adik daripada Burgerloo hadiahkan saya rezeki burger dan juga wrap. So nanti saya try kejap lagi. Panasnya. Q, awak makin gebu sejak PKP. Bolehlah. Kami dah rasa jual burger best tau, jual burger. Tu Hani Zali kata. Q tak cuci tangan ke? Saya dah pakai sanitizer. Saya dah pakai sanitizer lah. Assalamualaikum Abang Q. Waalaikumsalam. Dari jual burger kami ada bisnes lain dah. Nampak Cik Puan dapat hadiah apa dari Q? Belum lagi beli lagi. Belum beli hadiah lagi. Tapi ada dalam kepala saya benda yang saya nak beli. Abang sihat ke tu? Sihat. Hi Q, hi Raurika, hi Farah Fakwin. Alright. Okay, sambung balik. Tadi saya pergi tersangkut pula dengan adik-adik burger kita dari Burgerloo. Check IG diorang. Okay. So saya nak sambung balik cerita pasal Z kan Q. Saya say happy birthday tu pada Puan Linda. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki, dianugerahkan sihat yang baik, amin selamanya, serta dipermudahkan segala urusan ukhuwawi dan duniawi, amin amin amin. Tu Cik Puan Linda tu. Hati denggi dan malaria sekarang ni tengah bahaya. Thank you Ana. Anas lah, bukan Ana, Anas. Alamak, padam lagi. Kenapa dia padam-padam lah? Okay. So saya ada tulislah tadi puisi. Tadi saya ada bacakan puisi isi hati watak saya untuk telemovie yang terbaru ni. Puisi ni saya tulis sendiri. Mungkin takkan digunakan, tak ada plan pun nak guna benda ni dekat telemovie saya. Ini saya tulis sebab saya nak rasa karakter tu sendiri. Saya nak rasa apa isi hati dia. Saya nak bayangkan macam mana dia punya rasa, apa yang dia lihat, apa yang dia judge benda tu, kita gang. So mungkin ramai yang baru dengan saya sekarang ni, nak dengar puisi, nak dengar isi hati watak saya Z.
yang saya tulis, kau nak dengar saya baca balik, kau tak nak tak apa. Panasnya, alamak dengar macam berat, kata Jans Mukti. Bye, kata Cik Gadis. Baca-baca. Farah Fashkri kata suruh baca. Kena korban sepenuh raya haji ni. Nak dengar. Baca in all ears. Baca balik please, saya tertinggal kereta api. Alright, saya baca ya. Ini adalah puisi ni, isi hati watak saya ni, watak Z ni, saya tulis sebab proses saya kenal karakter tu. So kita pelakon, bila kita nak berlakon, kita kena prepare, buat homework kan. So benda-benda ni yang saya buat untuk saya lebih kenal karakter tu. Sebab cerita ni berat, karakternya berat, banyak mainan emosi. Saya kena tahu emosinya apa, saya kena tahu rasanya apa. So saya bayangkan, berimajinasi. So berimajinasi tak cukup, so saya tulis. So, bila kita tulis, kita senang ingat kan. Kita tulis, kita senang rasa benda tu. Alright. So ini yang saya selalu buat. So ini untuk Z. Saya bacakan untuk anda ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Z, pencipta pegang waktu. Setiap manusia mempunyai kekuatan yang berbeza. Sebenarnya tidak ada manusia yang lemah. Yang ada hanya mereka yang memilih pasrah. Tuhan memberi kita nyawa agar menyala sebelum redup. Tanggungjawab, impian, rasa takut dengan kegagalan. Kita semua mempunyai beban yang berbeza dengan berat yang sama. Kemarilah mengeluh ketika kau penat. Kemarilah keluarkan esakmu tak kala kau duka. Tapi berjanjilah untuk tidak menyerah. Tersenyumlah. Tidak semua manusia memiliki tubuh tabah. Hadapi semuanya dengan ikhlas. Percayalah dengan janji pencipta tentang kebahagiaan untuk mereka yang bertahan dalam kebaikan, tentang beribu buah nikmat dari kesabaran. Hidup selalu penuh warna. Hidup selalu penuh rasa. Selalu ada cerita untuk sebuah kisah. Alam terasa sempit, terhimpit dalam apa yang mereka mahukan, menjadikan perbezaan itu pelik. Ada banyak mata melirik tajam, penuh dengan ancaman dan hinaan. Duduk dalam persamaan, menjauhi segala perbezaan. Tiada kebersamaan, hanya kepentingan satu-satu golongan. Mereka rasa benar, benar dengan persamaan, menjadi hakim sang maha benar, anggun dalam kesombongan, sempurna dalam keseragaman. Alam berubah seperti mahkamah, terlahir dari kebencian di atas perbezaan dalam kehidupan. Hidup di zaman di mana setiap orang selalu saling menyalahkan, mementingkan egonya, merasa dirinya paling benar. Walhal apa yang benar bagi kita belum tentu benar bagi mereka. Kata maaf hanya sebuah kata bagi mereka. Memaafkan mungkin tidak ada lagi di hati mereka. Kerana ego mereka tak pernah merasa salah. Emosi mereka terlalu tinggi untuk mereka genggam. Lalu dengan marah adalah pilihan untuk mereka berasa lega. Tanpa berfikir dan bersama merasai perasaan diri dihina. Kita hanya manusia, sama-sama berbumbung langit, bumi menjadi lantainya. Tapi yang membezakan hanya nafsu serta keinginan kita. Manusia sifatnya sama, hatinya yang berbeza-beza. Sejauh mana rasa cinta, cinta kepada alam, cinta sesama kita, serta cinta kepada pencipta. Tuhan, melalui mata serta rasa kau pinjamkan, kami semua mengerti nikmat yang berbeza-beza. Kadang perit pun ada bahagianya. Tuhan,
Kadang pengorbanan aku rasa sia-sia, tapi aku lupa sememang manusia saling memerlukan, saling mengisi ruang-ruang kosong antara kita. Cuma ada yang terlupa, asyik dengan menghitung perbezaan, menghitung kelemahan, menghitung kesilapan yang lain dari mereka tanpa memikirkan untuk melengkapinya. Tuhan, kami masih bertatih untuk menjadi baik. Kami masih mengeja untuk lebih berbahasa. Hanya waktu jadi penentu pengakhiran kami, tapi kami tidak berkuasa untuk memegang waktu. Tenanglah wahai hati yang selalu menangis bila terlupa untuk bersyukur kepada Pencipta. Sememangnya Pencipta pegang segalanya, Pencipta pegang waktu. Kita manusia hanya perlu menjadi baik, bersangka baik, berbuat baik, berpelakuan baik, serta berbahasa baik-baik. Tuhan, ampunkan dosa kami, terimalah amal baik kami. Sesungguhnya kami tidak sempurna. Kami lemah tanpa kekuatan-Mu, tak berdaya tanpa kasih sayang-Mu, tanpa tahu bila dan bagaimana pengakhirannya. Jangan menyerah dengan kami, sentiasalah dakap kami, hangatkan jiwa kami yang beku, cairkan hati kami yang membatu. Wahai Pencipta, Sang pemegang waktu. Tada. So, ini adalah saya tulis untuk watak saya, apa yang watak saya rasa. So, sebelum saya tulis, saya baca skrip, saya baca banyak kali. Jadi saya punya imajinasi saya akan terbang luas tentang watak tu, tentang cerita tu, tentang watak-watak sekeliling, apa yang ingin diangkat apa semua. Dah terbang luas tu, saya cuba merasainya. Dengan merasainya, saya tulis this one supaya dia lagi melekat dalam saya punya rasa, untuk memudahkan saya untuk saya carry the character. Macam itulah. Lain pelakon lain dia punya method, cara dia mendalami sesuatu karakter kan. Jadi saya beginilah saya. Okay, saya nak baca dan recommend. Sedih sajak ni, terima kasih. And then hebat kata Fabrikas sama. Sedih sangat-sangat kata-katanya Q. Terima kasih Anas. Memang cerita ni beratkan, watak tu sangat sedih. Kesian, saya kesian dengan watak tu. Abang post lah kat IG puisi abang. Dengar sambil pejam mata, feel. Hebatlah puisinya Q. Terima kasih. Judgmental should be cast away from our heart and spread positive vibe through positive word and action, insyaAllah. InsyaAllah. Saya memang saya memang memintai hasil kerja anda stadium. Terima kasih. Seboleh Q ni. Alah, taklah seboleh sangat. Ini saya saja untuk saya rasa diri, saya rasa watak tersebut. Q memang selalu tulis puisi ke untuk karakter-karakter lah, untuk karakter-karakter yang saya rasa memerlukan jiwa, memerlukan rasa yang dalam. Saya akan tulis puisi supaya saya tahu luahan rasa dia, macam tu. Your words means a lot and inspiration. Terima kasih. Ukir siap-siap nama Q akan anugerah Allah mana ada. Saya tak fikir untuk buat dapat anugerah. Saya fikir sebab saya suka. Saya fikir sebab saya kena ikhlas buat kerja macam tu. Saya buat sebab saya nak suka. Saya buat sebab saya ikhlas. Memang dari shot dalam IG yang Q post memang nampak berat watak tu. So Alhamdulillah dah selesai. Kami masing-masing merindui set penggambaran tu. Penggambaran hari tu area mana Q buat? KL. Tengah-tengah tahun KL. So macam tu lah.
kemungkinan saya tak pasti lagi, kemungkinan dalam cerita ni ada voice over kan, penceritaan. Voice over tu akan dibuat oleh watak, oleh adik pelakon Balkis, Puteri Balkis. Suara dia, kita akan guna suara dia. So kemungkinan, saya tak pasti, yang puisi saya akan digunakan untuk voice over tu. Diorang akan pilih, director akan pilih, akan berbincang dengan saya mana part-part yang sesuai untuk jadi voice over dalam pencerita Pegang Waktu. So kemungkinan, insya-Allah, saya pun tak pasti sebab saya dah tulis, dia dah minta itu hari saya bagi dia. Farah Queen, unique, exclusive, that's cute. Terima kasih. Your dedication jelas terpancar. Good job Q. Terima kasih. Tidur berapa jam sehari? Tak tahulah. Q and his value is so amazing. Terima kasih Anas. Tak sabarnya nak tengok. Terima kasih. Saya rasa kami satu tim, semua tim pelakon-pelakon yang lain, daripada yang buat air sampai yang buat lighting dan sampai ke director sampai ke producer, semua bagi jiwa dan raga dalam cerita ni. Dengan scriptwriter, semua bagi jiwa dan raga seikhlas mungkin, jiwa dan raga tanpa memaksa. Kami bagi seikhlas mungkin. So dia boleh jadi antara yang terbaik yang saya punya involve, antara lakonan terbaik saya juga. So boleh kena tengoklah. Tak sabar tengok cerita Boom dari cikgu. Hai Jimmy. Jimmy anak murid saya. Rasa macam sekejap je kan syuting drama. Ni habis hebat. 7 hari. Puan saya siap pin in my calendar nak tengok movie ni. Hari ni makan nasi cikgu kan? Betul. 31 Julai, come faster please. So itu dia saya punya pencipta Pegang Waktu yang saya tulis isi hati watak saya. Watak saya nama dia Z. So watak yang berat. Cerita ni pun banyak emosi-emosi, mainan emosi, banyak scene-scene yang berat. Jadi saya perlukan rasa itu, saya perlukan emosi itu dengan jelas. Jadi saya tulislah. Saya tulis puisi-puisi ni untuk saya lebih faham, lebih jelas rasanya dekat diri saya macam tu. Q for TV3 or RTM? TV3. Untuk TV3. Q jarang berlakon tapi kalau sekali kena wataknya memang terbaik, haruslah nak tengok. Terima kasih, tengoklah Pencipta Pegang Waktu. Tengoklah puan. Part Kak Oji gunting rambut Q, ouch. Kan? Dia macam tikam dada kan. Uncle sihat lama, adik tak join live uncle. Alhamdulillah. Dan kita Saiful Kadir saya drop telemovie in TV3 mesti boom. Harap-harapnya amin, supaya ramai yang menonton. So bila ramai yang menonton, viewers meningkat, naik, rating naik, TV3 akan happy. InsyaAllah dia akan offer kita lagi yang macam tu. Nak tahu macam mana rasa rambut digunting masa shooting Abang Q? Okay, rambut tu memang saya bela untuk watak itu. Saya tahu watak itu akan dipotong rambut, akan ada scene yang potong rambut. Jadi watak rambut tu memang disimpan untuk dipotong macam tu. Macam tu. Watak rambut yang saya simpan tu memang disimpan untuk dipotong. Depa dak bincang pasal cerita apa ke? Tak faham. InsyaAllah akan kita semua wawarkan nanti. Terima kasih Anas, tolong wawarkan. So kalau misalnya ratingnya tinggi, TV3 akan happy. Bila TV3 akan happy, ada banyaklah projek-projek yang dia akan offer, yang berbentuk begini. Maksudnya berbentuk begini tu, dia bagi ruang untuk saya buat apa yang saya nak. Macam tu. Boleh baca puisi tu sikit? I will watch in Smart TV live streaming. Ajak my whole family. Terima kasih Dorika. Maksud adik mereka dak habak pasal apa tu? Saya masih tak faham. Baca puisi tu sikit. Okey, saya baca sikit ya. Saya baca sikit yang belakang ni yang last.
Kita manusia hanya perlu menjadi baik, bersangka baik, berbuat baik, berpelakuan baik, serta berbahasa baik-baik. Tuhan, ampunkan dosa kami, terimalah amal baik kami. Sesungguhnya kami tidak sempurna. Kami lemah tanpa kekuatan-Mu, tak berdaya tanpa kasih sayang-Mu, tanpa tahu bila dan bagaimana pengakhirannya. Jangan menyerah dengan kami, sentiasalah dakap kami. Hangatkan jiwa kami yang beku, cairkan hati kami yang membatu. Wahai Pencipta, Sang Pemegang Waktu. Satu lagi yang saya suka ialah hidup di zaman di mana setiap orang selalu saling menyalahkan, mementingkan egonya, merasa dirinya paling benar, walhal apa yang benar bagi kita belum tentu benar bagi mereka. Kata maaf hanya sebuah kata bagi mereka. Memaafkan mungkin tidak ada lagi di hati mereka kerana ego mereka tak pernah merasa salah. Emosi mereka terlalu tinggi untuk mereka genggam. Lalu dengan marah adalah pilihan untuk mereka berasa lega tanpa berfikir dan bersama merasai perasaan dihina. Kita hanya manusia, sama-sama berbumbung langit, bumi menjadi lantainya, tapi yang membezakan hanya nafsu serta keinginan kita. Manusia sifatnya sama, hatinya yang berbeza-beza. Sejauh mana rasa cinta kepada alam, cinta sesama manusia, serta cinta kepada Pencipta. Dia ada 6 surat. Panjang tak? Luar rasa dia panjang kan? Layan lagu sikit ke tu? Simpan rambut untuk watak, label Hollywood, sacrifice untuk watak. Suka lakonan Q Ada, memang mantap, terima kasih. Watak idaman Q seorang peguam. Next, peguam. Kita ni busy nak berpindah randah ni, harap dapat pin 317 Pencipta Pegang Waktu. Pindah randah, pindah mana lagi puan? Okey uncle, tak faham bahasa Kedah. Saya orang Kedah, bapak saya orang Kedah. Okey, adik cakap bahasa KL. Tadi adik tanya, dia orang tengah cakap pasal cerita baru uncle ke? Yes. Sebab short form saya tak faham. Kena tulis betul-betul. Idea asal telemovie ni is from you kan, Q? Yes. Adakah pencetus inspirasi apakah pencetus inspirasi untuk telemovie ni? Ada banyak yang bagi saya inspirasi untuk telemovie ni. Salah satunya ialah orang ramai. Salah satunya ada banyak inspirasinya. Saya tak suka orang judge orang. Saya tak suka orang yang tak tahu apa-apa cerita terus nak buat completion. Saya tak suka benda macam itu. Sebab manusia masing-masing ada cerita masing-masing. Manusia masing-masing ada benda yang mereka lalui, ada rasa yang diorang lalui, ada aib-aib yang diorang ada, yang dilindung Allah. So kita tak patut judge macam tu. So cerita ni adalah daripada pemerhatian saya. Maksudnya pemerhatian saya keliling, bacaan saya tentang komen-komen masyarakat. Kalau tengok IG ke apa, dekat tengok blog-blog orang komen-komen tu, semua tu sangat menyeramkan. And then apa yang saya tengok dekat YouTube, apa yang pemerhatian mata saya sendiri, pengalaman saya tengok, saya jumpa ramai orang kan. Jadi cerita ni saya dapat ilham dari situ. Puisi tu nice. Terima kasih Fiza Thomas. Terima kasih. Puan nak pindah ke Kota Baru. Oh ya ke? Awak adalah salah seorang pelakon yang sangat berbakat di Malaysia. I'm proud of you. And I salah seorang peminat you. Terima kasih. Cerita apa tu uncle? Apa tajuk cerita tu? Ceritanya tajuk dia Pencipta Pegang Waktu, yang akan ditayangkan Hari Raya Adha di TV3. Ya, sebab tu ada peribahasa mengata kerana mulut pada binasa. Macam tu. Saya suka nak mengingatkan anda, maksudnya bukan anda, siapa that followers bila saya ada pengaruh kan, saya ada followers, ada pengaruh. So apa tugas saya sebagai orang yang berpengaruh? Saya suka nak mengingatkan kita semua, sahabat-sahabat saya, yang kita tak patut, bagi saya lah, mungkin orang kata aku bagi nasihat je,
oh dia tulis kat komen saya bagi nasihat atau tu. Padahal saya tak langsung dia judge orang tu sebenarnya. Jangan judge, saya tak suka benda tu. Jadi yang paling baik yang kita ada sebagai orang Islam ialah kita mendoakan. Kalau daripada mata kita benda tu tak bagus, daripada mata kita tak semestinya orang tu sendiri tak rasa tak bagus. Kan? Mata kita nampak benda tak bagus, tapi tak semesti orang lain pun rasa tak bagus. Jadi yang paling penting, yang paling bagus ialah kita mendoakan. Benda tu boleh tak timbul fitnah dan kita tak membuka aib dan kita tidak disalah erti. So kita kena bijak dalam apa-apa pun yang kita buat. So, kita kena berfikir perasaan orang. Kalau misalnya contohnya niat kita baik, kita nak tegur, kita tulis kat komen, tapi sebenarnya orang tu terasa hati. Masa bila kita nak minta ampun dengan dia, nak minta maaf dengan dia kalau dia terasa hati, ataupun mungkin dia terasa hati tapi mungkin awak dapat peluang untuk minta maaf dengan dia, tapi dia tak maafkan dia. Adakah kita patut merangkak untuk cari orang tu dekat nanti pada mahsyar untuk minta maaf dengan dia? So benda-benda tu. So yang paling penting saya rasa ialah yang paling bagus ialah kita mendoakan. Ada benda-benda yang tak menyenang hati kita, ada benda-benda yang kita tak setuju dan tak agree, kita doakan. Kan Tuhan kata doa, kita doa je. Doa yang baik-baik. Kalau tak ada benda yang baik yang kita nak cakap, nak keluar dari mulut kita doakan. Benda-benda tu, itu salah satunya. And selain itu ialah pemerhatian saya. Saya ada ramai orang yang saya kenal. Bila dia pelakon ni, kita kena jumpa ramai orang. So ada macam-macam jenis orang. So saya dah tengok pelan, tak tengok dunia, maksudnya saya dah pergi banyak negara. Ada yang tidur bawah jambatan, ada yang tidur dekat orang yang kaya raya. Saya dah bertemu dengan macam golongan yang fakir miskin yang tinggal bawah jambatan, golongan yang kaya raya. Saya jumpa diorang. Jadi saya dapat, apa yang saya dapat ialah bahagia tak semestinya kau kena kaya raya. Tak semestinya. Tuhan, bahagia itu perasaan. Tuhan pilih sesiapa yang dia nak bagi bahagia itu. Macam tu. Bila nak makan burger tu nanti sejuk burger. Nak tengok saya makan burger ke? Oh, puan kerja tengah baru, Kota Baru, pindah Kota Baru pula. So itu dia. So doa yang baik ya untuk semua. Betul. Kita doa yang baik je. Kita jangan, kadang-kadang niat kita baik menegur, tapi disalah erti. Bila disalah erti, orang tu kecil hati. Bila kecil hati, kita minta maaf. Lepas tu orang tu kata saya maafkan awak, tapi hati dia kita tahu tak ada maafkan kita. So banyak benda yang macam scary kan. Yang paling penting yang kita mendoakan. Itu yang terbaik sekali. Kita tak payah bercerita, tak payah apa, kita mendoakan. Kalau tak ada benda baik yang boleh keluar dari mulut kita tentang sesuatu perkara, kita mendoakan. Kan? Mereka melabelkan saya sebagai negative person, sedangkan orang lain tak fikir begitu pada saya. Tak apa. Kan? Gini, memedihkan atau memeritkan kadang-kadang kalau orang buat gitu macam tu, fikir macam tu kat kita. Tapi kita cakap dengan diri kita ialah mereka belum faham, sampai satu masa nanti mereka akan faham. Macam tu. Allah tak bagi, belum bagi diorang faham lagi. Dan satu hari nanti dia akan faham. Sabar.
Salam dari Brunei. Thank you for your motivation. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Kita sama-sama kan. Kita sama-sama mengingati. Jadi seorang yang berpengaruh ni bukan mudah kan, bukan senang. Nampak seronok. Oh, ada orang followers, ada peminat katanya. Tapi bukan mudah sebenarnya. Kita ada tanggungjawab yang besar. Kalau kita fikir pasal tanggungjawab, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak mempengaruhi, kita nak pengaruh orang yang follow kita ni, kita nak mempengaruh apa? Kita nak bagi dia orang terpengaruh dengan apa? Dengan positiveness kita, dengan kata-kata baik kita, dengan cara kita berfikir dengan matang, dengan bijak. Itu apa yang kita nak bagi. So kita kena sentiasa fikir yang terbaik yang kita boleh bagi, yang macam tu. Apapun saya sabar dan banyak berdoa pada Allah SWT agar buka mata mereka untuk kita, untuk ke ahli dari saya yang sebenar, untuk kenali. Buka hati kita dengan positivity dan jauhilah kita dari berkata yang tidak berfaedah dan hindari dari penyakit. Betul. Kekuatan kita adalah terus bersujud padanya, yang satu terus berdoa untuk dia mendengar. Akan tiba satu masa segala permintaan kita akan dimakbulkan olehnya. Amin. Betul tu. Doa yang terbaik. Kita doa yang baik-baik kan. Betul tak? Boleh tak saya off lampu ni? Sakit pula mata saya dah lama lampu ni. Macam mana orang buat live ke guna lampu depan muka dia? So, jangan lupa temu janji kita nanti malam raya pula, hari raya Aidiladha. Saya tak tahu raya pertama atau raya kedua. Tonton pencipta penggal waktu. Kita sama-sama share pasal pencipta penggal waktu ni. Moga-moga ramailah yang menonton. Banyak benda yang boleh belajar dalam cerita ni. Memang betul, kerana setiap apa yang saya doa selama ni, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah makbulkan setakat ini. Betul, saya sentiasa rasa macam Allahu Akbar, Allah sayang sangat saya, Allah sayang sangat saya, Allah sayang sangat saya. Sentiasa penuhi doa saya, sentiasa makbulkan doa saya. Alhamdulillah. Mungkin bukan doa kita tahu yang dimakbulkan tu. Mungkin ada orang lain yang belakang kita, keliling kita, yang berdoakan untuk kita. Mungkin doa diorang yang diterima Allah dengar. Mungkin Allah tak dengar pun doa saya, tapi orang lain yang doa benda sama untuk saya, itu yang Allah dengar. Mungkin mak kita kan, mak kita yang doakan. Abang pernah ke Sabah? Mestilah pernah. InsyaAllah, memang kita semua tertunggu-tunggu karya terbaru Q. Terima kasih. Mungkin juga kan Q, alhamdulillah, syukur. Mungkin bukan kita, Allah tak dengar doa kita. Mungkin doa kita tak sampai, wallahu alam. Tapi orang keliling kita, orang yang sayang kita, mungkin anda doakan saya, doa anda yang dimakbulkan Tuhan, saya tak tahu. Tapi yang kita boleh buat ialah alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Mak kita, doa mak kita, mungkin doa arwah ayah saya. Selama dia hidup, dia pernah doakan saya ke apa? Doa dia yang didengar Allah. Kita tak tahu doa siapa. Kan? Sebab tu kita kena doakan orang lain juga. Hai dari Brunei. Rokok keberapa tu tak tahulah saya rokok keberapa. Masa saya
itulah share sikit untuk anda dengan anda. Nanti apa-apa kita akan buat live lagi, okay? Saya nak berehat sambil makan burger. Nanti kalau umur kita panjang, kita bersama lagi live atau kita jumpa kat luar mungkin, insyaAllah. Saya doakan untuk anda semua dipermudahkan segala urusan anda, dilindungi Allah SWT daripada segala malapetaka, daripada benda-benda jahat, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki anda, insyaAllah. Semua kita, insyaAllah, ya. Jangan cepat putus asa, sentiasa positif. Apa-apa dugaan yang Tuhan bagi kat kita tu, kita handle dengan baik. Yang membezakan kita dengan manusia-manusia lain, macam mana kita handle kita punya masalah kita, kan? Ada orang handle dengan senyum, ada orang handle dengan marah, ada orang handle dengan berduka, ada orang handle dengan tanpa berfikir. Kita cuba handle dengan sebaik mungkin, sebab setiap orang ada masalah. Jadi yang membezakan macam mana kita handle. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih atas doa anda kepada saya dan keluarga. Nanti kalau kita ada umur panjang, kita akan buat live lagi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.